المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منه وليس من الحرف مهما وإذما بل من الحرف ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. قال الشارح لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف فذكرت أنه يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نحو هل وبل فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين. Ini kita dah baca dah itu terlalu. Mana musannif rahimahullah sebutkan, dia kata tak kala aku selesai daripada menyebutkan perkataan aku pada isim dan juga fa'il, dia kata mula aku pada menyebutkan huruf. Lalu aku sebut bahawasanya huruf itu dikenali akan dia dengan bahawasanya dia tidak menerima sesuatu pun daripada alamat-alamat isim dan tidak menerima sesuatu pun daripada alamat-alamat fa'il. Contohnya hal dan juga bal. Maka kedua-duanya tidak menerima sesuatu pun daripada alamat-alamat isim dan tidak terima sesuatu pun daripada alamat-alamat fa'il. Maka ternafilah bahawa jadi hal dan bal itu ternafi kedua-duanya jadi isim dan ternafi juga kedua-duanya jadi fa'il. Sebab hal dan bal tidak terima alamat-alamat isim dan tidak terima alamat-alamat fa'il. Bila dah ternafi isim, ternafi fa'il, maka tinggal satu lagi. Kita ada satu yang lagi, iaitu huruf. Al-kalimah ada 3. Ada 3 isim, fa'il, huruf. Ternafi 2, tinggal satu lagi. Macam mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok antaranya dalam mensabitkan najis Allah salli ala Sayyidina Muhammad, anjing. Dalam mensabitkan najis anjing, yang mana ulama faham bila mana Nabi SAW sebut dalam hadis tuhuru ina'i ahadikum idza balagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Dari riwayat ihdahunna biturab. Dia kata suci sucinya bekas salah seorang daripada kamu apabila ada anjing dia minum air daripada bekas tersebut, maka hendaklah dia basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Lepas tu wajah dilalah dia nak bagi tahu kata kalb ni najis, ambil daripada hadis tersebut. Sebab ulama kata bersuci ni sama ada disebabkan hadas ataupun disebabkan khabas ataupun disebabkan takrimah. Sama ada disebabkan berhadas, jadi kita pun mandi kan, bersuci, ataupun disebabkan khabas, najis, ataupun disebabkan takrimah, ini kemuliaan. Macam kita orang mati, jadi kita mandikan sebab nak memuliakan. Jadi nak bersihkan bekas ni,
bekas ni tidak ada hadas dan juga tidak ada takrimah pada bekas tersebut. Jadi dapat mana? Lepas tu kenapa kena basuh? Tinggal ada satu lagi. Hadas tak ada, takrimah tak ada, ada khabas. Jadi kena basuh ni sebab apa? Kena basuh disebabkan anjing apa? Walagh. Yang apa ni? Panggil apa? Jilat. Anjing jilat, minum air dalam tu. Jadi sabit najis kat mana? Sabit najis dekat mulut dia. Dekat mulut anjing. Dan mulut anjing adalah anggota yang paling bersih sekali di anjing. Jadi di mulut tu najis, maka aula baqiyatul kalb najis juga. Nak bagi tahu apa ni, macam mana ulama nak dapatkan kata kenajisan anjing tersebut. Jadi dah ternafi dua, tinggal satu lagi, iaitu tinggal khabas, tinggal najis. Macam ni lah juga ternafi isim, ternafi fa'il, ada satu lagi huruf. Maka huruf lah bal dan juga hal. Id laisa lana illa salasatu aqsamin. Sebab kita tidak ada kecuali tiga bahagian. Sama ada isim, ada fa'il dan juga huruf. Tiga bahagian tu je. Wa qad intafasnan fata'ayyana ats-tsalisu. Walamma kana minal hurufi makhtulifa fihi hal huwa harfun aw ismun nasastu alaihi kama fa'altu fil fi'lil madhi wa fi'lil amri wa huwa arba'atun idma wa mahma wa mal masdariyah wa lamma rabitah. Jadi di sini kita dah masuk dah satu. Kita ambil satu lagi belum. Iaitu dua yang mana Syekh Ibn Hisham dia mengatakan mahma dan izma bukan daripada huruf. Mahma dan izma tu adalah isim. Dan dua lagi dia tarjihkan ma masdariyah, lamma rabitah adalah daripada huruf. Yang mana keempat-empat ni diperkhilafkan oleh ulama. Fa amma idma fakhtalafa fihi Sibawayhi wa ghayruhu. Faqala Sibawayh innaha harfun bimanzilati in asy-syartiyyah. Fa idza qulta idma takum akum fa ma'nahu in takum akum. Wa qala al-Mubarrid wa Ibn Sarraj wal Farisi innaha dharfu zamanin wa innal ma'na fil misal mata takum akum. Jadi zaraf isim. Jadi di sisi Mubarrid, Ibn Sarraj, Farisi, di sisi mereka ni isim. Dan diberhujahkan dengan dalil-dalil, khulasahnya Syekh Ibn Hisham dia tak puas hati dengan dalil yang diberikan. Dia tak setuju dengan dalil yang diberikan. Itu kita dah baca dah pada topik nombor 1. Cuma ada sebahagian kitab tak ada. Yang mana topik Syekh Muhammad Muhyiddin ni. Kalau boleh cari yang ada. Tukar bibli lain satu lagi. Wahtajju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isman wal aslu adamu at-taghyir wa ujiba bi anna at-taghyira qad tahaqqaqa qat'an bidalili annaha kanat lil madhi fa sara lil mustaqbal fadalla ala annaha nuzi'a minha dhalika al-ma'na al-battah wa fi hadha al-jawab nadharun la yahtamiluhu hadha al-mukhtasar. Baik, tu habis dah. Kita dah bincangkan. Masuk kepada yang kedua. Ini perbincangan kita pada hari ini. Kata syarah, wa amma mahma fa za'amal jumhur anna hasmun. Adapun mahma, kalimat mahma ni, maka jumhur kata jumhur mengatakan bahwasanya mahma ini adalah isim. Dia dakwa kata mahma ni isim. Dakwa saja ke ada dalil? Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatin. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Ayat dia, ayat Quran. Falha'u min bihi a'idatun alaiha. Falha, hak dhamir pada bihi, kembali kepada mahma. Wa dhamiru la ya'udu illa 'alal asma', dan dhamir tidak kembali kecuali kepada isim. Dhamir dia tak kembali kecuali kepada isim. Jadi di sinilah jumhur mengatakan mahma itu adalah isim. Wa za'amal Suhaili wa Ibnu Yas'un annaha harfun. Tapi Suhaili dan juga Ibnu Mas'un, mereka ni mendakwa
kedua-dua ni mendakwa bahasanya mahma itu adalah huruf. Lepas tu wastadalla ala zalika biqauli Zuhair, dan mereka berdalilkan, kedua-duanya berdalilkan atas ala kauni mahma ni isman biqauli Zuhair, dengan perkataan Zuhair, wa mahma takun imdam ri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Jadi berdalilkan dengan kata-kata Zuhair ni dalam bait ni, apa ni, Ibnu Yas'un dan juga Suhaili kata huruf. Macam mana dia boleh kata huruf? Di sini ada dua i'rab. I'rab Basriyin dengan i'rab apa ni, Suhaili dan juga Ibnu Yas'un. Dan bila kita tengok i'rab dia, baru kita dapat tahu kenapa, macam mana dia boleh katakan mahma tu huruf. Macam mana dia boleh bawa benda tu. Bukan senang-senang dakwah ada. Mereka ada wajah dia nak takrirkan apa yang disebut, apa dalil yang didatangkan. Tak apa, kita baca dulu, kita tengok i'rab dia. Wa takrirud dalil, takrir dalil ni dalil bagi apa, As-Suhaili dan Ibnu Yas'un. Wa takrirud dalil, dia nak isbatkan dalil, jadi dia nak terangkanlah ni, annahuma a'raba khaliqah isman litakun. Ibnu Yas'un dan juga As-Suhaili i'rab khaliqah jadi isim takun. Wa min zaidah, famin zaidah ni kena tulis. Mahma takun wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lan. Macam mana i'rab dia? Takrir dia. Kedua-duanya As-Suhaili dan Ibnu Yas'un, dia i'rab khaliqah ni isim takun. Min zaidah, min zaidah. Bila zaidah tak ada apa-apa lah, jadi bolehlah khaliqah ni dia tidak ada muta'allaq. Dia tidak ada muta'allaq dia. Jadi khalifah ni jadi isim takun. Isim takun, maknanya takun ni apa ni, takun yang naqis, fi'il mudhari' yang naqis. Ada isim, ada khabar, kana yakunu, tawan. Jadi ni isim dia, mana khabar dia? Ini khabar dia, khabar sibih jumlah, indam ri'in. Baik, bila dia i'rab macam ni, bila dia i'rab macam ni, dia kata min zaidah, khaliqah isim takun, indam ri'in khabar takun, maka mahma ni, maka waktu ni berlaku. Mana? Jadi takun ni ada domain tak? Ada domain tak dalam ni? Habis? Ada domain? Tak ada domain dah lah, sebab dah ada isim dia.
khaliqah. Khaliqah dah ada isim dia. Betul dia kata wa takriru dalil annahuma a'raba khaliqah. Khaliqati ni dia i'rab jadi isim takun. Dia i'rab jadi isim takun. Min zaidah indam ri'in jadi khabar. Jadi ta'ayyana khulu al-fi'li min ad-dhamir. Maka apa ni jadi tertakyinlah takun ni tidak ada domer. Jadi bila tidak ada domer, maka tidak ada domer yang nak kembali kepada mahma. Okay, satu yang kita nak kena faham. Satu yang nak kena faham. Masalah saya. Kena faham satu benda tu. I'rab ma wa man wa mahma. I'rab asma'u syart ma, man dan juga mahma. Bila ma, man dan juga mahma ni jadi mubtada, kita nak i'rab isim syarat ma, man dengan juga mahma. Okey. Bilakah ma, man dan mahma ni dia jadi isim syarat, tapi dalam masa yang sama dia jadi mubtada. Bila dia akan jadi mubtada? Apabila idza jaa ba'daha, bila datang selepas adat-adat ni, selepas asma'u syarti ni, fi'il lazim atau fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi itu dah disebut maf'ul dia. Dia telah menasabkan maf'ul dia. Waktu tu adat-adat ni dia akan jadi mubtada. Contoh man yajtahid yanjah. Jadi man selepas dia datang fi'il apa Siti? Panggil fi'il apa macam ni? Betul tak? Okey, dia fi'il lazim. Tidak ada maf'ulun, tak ada maf'ulun bis. Jadi man yajtahid yanjah, waktu tu man ni akan di mahalli raf'in jadi mubtada. Jadi mubtada. Ataupun datang selepas man ni fi'il lazim. Fi'il muta'addi, tapi fi'il muta'addi itu telah disebutkan maf'ulun bih. Contoh dia contoh Baik tak?
Ini ma isim syarat, selepas dia fi'il muta'addi. Tadakhir ku. Fi'il muta'addi tapi selepas dia dah sebut dah maf'ulun bih. Dia dah sebut dah maf'ulun bih. Maka bila selepas dia fi'il selepas dia datang fi'il muta'addi dan fi'il muta'addi tu dah menasabkan maf'ul dia, maka ma ni kita akan i'rab dia jadi mubtada. Dia mabni fi mahalli raf'in jadi mubtada. Berbeza kalau sini tak ada. Kalau yang ni tak ada, ma ni kita akan i'rab dia fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam. Faham? Sama ada maf'ul dia ataupun tak ada. Kalau ada, ma ni kita akan i'rab jadi mubtada. Kalau tak ada maf'ul dia tak ada, kita akan i'rabkan ma jadi maf'ul muqaddam. Boleh faham? Ini contoh yang kedua. Bila datang selepas ada fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi yang telah menasabkan maf'ul dia, maka ada-ada ni jadi mubtada. Yang kedua datang selepas dia fi'il naqis. Contoh takun tu. Datang selepas dia fi'il naqis tapi fi'il tu dah istaufa khabarahu. Telah istaufa khabarahu, fahiya mubtada. Contoh dia ya. Yang tak ingat contoh. Ini biar tak ingat. Baik. Jadi dalam contoh yang atas ni, balik semula ke atas ni, mahma takun indam ri'in min khaliqati ni, di sisi Suhaili dan juga Abu Hasan As-Salamat dan juga Ibnu Yas'ud, kalau nak jadikan dia mubtada, mesti dalam dia mesti ada dhamir. Macam ni, man yajtahid, ada dhamir tu kembali kepada man. Adapun pada masalah ni, pada masalah yang disebut ni man mahma takun indam ri'in min khaliqatin, takun ni dah ada fa'il dia. Maknanya dia kosong, tak ada dhamir. Takun ni dah ada dia punya isim, dah ada khabar dia. Jadi tidak ada dhamir di dalam ni untuk kembalikan kepada mahma. Sebab tu dia kata Suhaili dan juga Ibnu Yas'ud ni rahimahullah, dia i'rabkan khaliqah jadi isim, yang ni jadi khabar, maka ta'ayyana khuluwul fi'li anil dhamir. Maka kosong fi'il ni daripada dhamir. Jadi tidak ada dhamir nak kembalikan kepada mahma. Kerana mahma ni tak ada jadi mubtada. Dia faham? Mahma tu tak ada jadi mubtada. Bila tak ada jadi mubtada, maka dia tidak ada la mahalla lahu min al-i'rab, maka di i'rab jadi huruf. Tengok dia kata wa taqrirud dalil annahuma a'raba khaliqah isman litakun. Ini semula wa min zaidah fata'ayyana khuluwul fi'li min ad-dhamir. Maka tertakyinlah, jadi mestilah kosongnya fi'il daripada dhamir. Jadi dhamir tak ada dah dalam fi'il tu sebab dah ada isim dia. Wa kaunu mahma la mawdi'a laha min al-i'rab. Dan ta'ayyan juga keadaan mahma tu tidak ada tempat baginya daripada i'rab. Sebab apa? Idh la yaliqu biha hauna law kana laha mahallun illa an takuna mubtada. Kalaulah dia ada mahal min al-i'rab, maka mestilah dia jadi mubtada. Tapi di sini tak dia nak jadi mubtada. Wal ibtida'u huna muta'azzirun. Adapun ibtida' di sini tak boleh. Muta'azzirun. Kata mudah kata bahasa kita dah teruzur dah, tak boleh. Mustahil, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Li adami rabitin yarbitul jumlatal waqi'ah khabaran lahu. Sebab tidak ada rabit.
Tidak ada robek yang mengikatkan jumlah yang berlaku, yang jatuh selepas dia tu jadi khobar bagi dia. Robek tu domain tadi itulah. Domain tu tak ada. Wa idza sabata alla mawdi'a laha min al-i'rab ta'ayyana kaunuha harfan. Boleh. Tengok nombor 1. Bukan nombor 1, tengok asyahid tu. Asyahidu fihi. Asyahidu fihi ada kan? Tak ada. Kita tak ada. Mana tak ada? Ada. Ini kitab apa? Yang ni. Okey. Tengok dia kata qauluhu mahma haitsu dhahaba Suhaili wa tabi'ahu Ibn Yas'un ila anna hadhihi al-kalimah fi hadzal bait harfun dalun ala syarti la mahalla lahu min al-i'rab wa za'ama annahu la yajuzu an takunahu nasman wa in kana yujawizani fi tarkibin akhar an taji'a hadhihi al-kalimatu isman. Baik ya, Ibnu Yas'un dan juga dan juga As-Suhaili, dia bukan kata mahma ni semata-mata huruf. Tak. Maknanya dia nak bagi tahu mahma ni ada terkadang isim, ada terkadang jadi huruf. Cuma As-Suhaili dan Ibnu Mas'ud kata yang dalam dalam bait ni huruf. Dia kata tak boleh jadi isim. Yang dalam bait ni tak boleh jadi isim. Sebab tu dia kata sini wa za'ama alla yajuzu an takunahu nasman. Kuna di sini mahma di sini tak boleh jadi isim. Wa in kana, dan jika kedua-dua tu mengharuskan di dalam tarkib yang lain antaji ahadhil kalimah isman, bahawa dia mengharuskan kalimat ni dia datang pada tarkib yang lain, tarkib kalam yang lain, dia jadi isim. Apa rahsia dia? Rahsia dia wasirru indahuma fi annaha la takunuhu nasman annaha law kanat isman lakanat imma mubtada mislu min asy-syartiyyah fi qaulika man yakum akum ma'ah wa imma maf'ulan muqaddaman mislu ma asy-syartiyyah fi qaulika ma tadakhir yanfa'ka. Sebab dia kata kalaulah mahma ni isim di sini pada bait ni, dia kata kalaulah mahma di sini isim, maka antara dua keadaan sama ada dia jadi mubtada ataupun dia jadi maf'ul muqaddam, antara dua tu. Seperti man dan juga ma. Pada kata kamu man yakum akum ma'ah. Man akum, man yakum akum ma'ah. Sikit lama sikit. Tu nak fahamkan yang ni lah, nak baca saja boleh. Okey. Man yakum akum ma'ah. Man ni jadi mubtada. Dia kata kalau mahma ni isim, maka antara dua keadaan, dia jadi mubtada ataupun jadi maf'ul muqaddam. Contoh jadi mubtada, dia bagi contoh apa? Man yakum akum ma'ah. Macam man syartiyah. Man yakum akum ma'ah. Siapa bangun, aku bangun bersama-sama dengan dia. Jadi yakum ni dalam ada domain. Ada domain huwa. Domain ni kembali kepada man. Dan contoh yang kedua, ma tadakhir yan fa'ka. Apa yang kamu simpan yan fa'ka, saya benar-benar akan beri manfaat kepada kamu. Ma di sini, ma syartiyah ni jadi maf'ul muqaddam. Sebab apa? Sebab tadakhir tidak disebut lagi maf'ul dia. Tak ada disebut maf'ul dia selepas tu. Jadi ma ni jadi maf'ul muqaddam. Jadi kalau mahma tu isim, antara dua keadaan, dia jadi maf'ul muqaddam, dia jadi mubtada. Tapi kata kedua-dua ni nak jadi maf'ul muqaddam tak boleh, nak jadi mubtada pun tak boleh. Okey. Sekarang ni Syekh Muhammad Muhyiddin nak terangkan kenapa tak boleh jadi mubtada dan kenapa tak boleh jadi maf'ul muqaddam. Fa amma
an fa amma adamu jawazi an takuna mubtada'an fali anna mahalla jawazi dzalika idza kana fi fi'li syarti dhamirun mustatirun ya'udu ilaiha. Nampak? Dia kata adapun ketiadaan harus bahwasanya mahma di sini jadi mubtada kerana tempat boleh mahma tu jadi mubtada sekiranya pada fi'il syarat tu ada dhamir mustatir yang kembali kepadanya. Tapi dalam contoh tadi mahma yakun, mahma takun, ada tak dhamir dalam tu? Tak ada dhamir. Tak ada dhamir nak kembali kepada mahma. Bila tak ada dhamir, sebab depa i'rab khaliqah jadi isim takun. Jadi tak ada dhamir dah dalam takun tu. Jadi tak boleh nak jadi mubtada kat sini. Tertegah jadi mubtada. Mana dia? Fali anna mahalla jawazi dzalika idza kana fi fi'li syarti dhamirun mustatirun ya'udu ilaiha kad dhamir allazi fi yakum. Man yakum akum ma'ah pada ayat tu. Pada dhamir pada yakum yang al-a'id dhamir tu al-a'idi ila man fil misalil mazkur. Man yakum, yakum tu kembali kepada man. Ada dhamir. Jadi boleh jadikan mubtada. Lepas tu waza'ama antakun laisa fiha dhamirun ya'udu ila mahma, dan mereka mendakwa bahwasanya pada takun tu tidak ada padanya dhamir yang kembali kepada mahma. Jadi sebab tu tak boleh jadi mubtada. Sebab apa? Li anna isma takun huwa khaliqah al-majrur lafzan bimin az-zaidah. Boleh ha? Lepas tu kenapa tak boleh jadi maf'ul muqaddam? Wa amma adamu jawazi an takuna maf'ulan ay maf'ulan muqaddaman. Adapun ketiadaan harus bahwasanya mahma ni jadi maf'ul muqaddam, fali anna mahalla jawazi dzalika idza kana fi'lu syarti muta'addiyan wa lam yansib maf'ulahu. Kerana tempat harus mahma tu jadi maf'ul muqaddam sekiranya fi'il syarat tu fi'il muta'addi dan dia belum menasabkan maf'ul dia lagi. Seperti tadakhir dalam misal yang lepas. Fa innahu fi'lun yata'adda ila maf'ulin bih. Lepas tu dia nak bagi contoh. Nak bagi tahu yadakhir tu fi'il muta'addi. Contoh perkataan dia, kamu kata yadakhir alayyal, yadakhir aliyun almala. Yadakhir aliyun almala. Nak kata ma tu jadi maf'ul bagi yadakhir. Maknanya yadakhir tu fi'il muta'addi. Dalam contoh ma tadakhir yanfa'ka. Tadakhir tidak ada lagi maf'ul dia. Maka ma tu jadi maf'ul muqaddam. Wa huwa lam yansib maf'ulan fil misal. Dalam misal tidak ada apa ni mansub. Tidak ada maf'ul yang dinasabkan oleh yadakhir. Falihadza jaza i'tibaru ma fi mahalli nasbin maf'ulan bihi litadakhir. Itu pada misal. Adapun pada bait wa fil bait tara anna fi'la syarti wa huwa takun la yata'adda ila maf'ulin bih. Dia bukan muta'addi. Walaysa yasihhu fi asma'i syarti ghaira dzuruf illa wahidun min hadzainil i'rabain. Dan tidak harus pada isim-isim syarat selain daripada zuruf, tidak boleh kecuali salah satu daripada dua i'rab ni. Mana dia jadi mubtada atau maf'ul muqaddam. Maka wa idza lam yasih fi hadhil kalimah huna wahidun min hazainil i'rabain lazima annaha laysat isman wa idza lam takun isman fa hiya harfun. Dah tak boleh nak jadi apa ni maf'ul, tak boleh nak jadi mubtada, tak boleh, maka nak jadi apa lagi? Jadi isim apa ni jadi huruf. Isim tu tak boleh. Jadi huruf. Ini dia kata yang syahid bagi apa yang disebut oleh As-Suhaili dan juga Ibnu Yas'un. Dia kata waqad arafta anna kalamahuma batilun, dan kamu telah tahu bahwasanya kalam mereka berdua ni batil. Sebab apa? Li'annana ja'alnaha mubtada'an. Sebab kami i'rab jadi mubtada. Boleh. Okey. Boleh faham tak? Boleh ha? Sekarang ni kita nak tengok i'rab al-Basriyun. I'rab jumhur. Macam mana jumhur i'rab? Tengok dalam ada tak dalam tu qala al-jumhur.
Keadaan i'rab dia. Ada kan? Ini nuskah apa ni? Ada nuskah apa? Ada ni? Ada. Sama orang tu ada kan? Jadi kata jumhur, mahma ismu syartin. Tengok kat al-i'rab dia disebut qala Suhaili, lepas tu dia sebut qala jumhur. Lepas tu kata mahma ismu syartin jazimun. Yajzimu fi'laini. Al-awwal fi'lu syarti wasani jawabuhu wa jazaohu wa huwa ma'a dzalika mubtada'un mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Boleh ha? Mahma isim syarat. Isim syarat yang menjazamkan dua fi'il. Nah, fi'il yang pertama fi'il syarat, fi'il yang kedua jawab syarat. Jawab syarat dan juga jazak bagi syarat. Dan dia tu mubtada mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Takun fi'lun mudhari'un naqisun. Takun tu fi'il mudhari' yang naqis. Yarfa'u lisma wa yansibul khabara. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wa huwa fi'lu syarti majzumun bi mahma wa alamatu jazmihi as-sukun. Wasmuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya ya'udu ila mahma. Jumhur dia i'rab apa ni? Ni fi'il mudhari' naqis. Isim dia apa? Isim dia dhamir. Hiya. Kembali kepada mahma. Kembali kepada mahma. Ini tafsir dia. Min khaliqatin tu tafsir bagi hiya tersebut. Tafsir kepada, tengok takdiruhu hiya ya'udu ila mahma. Lepas tu kenapa dhamir muannas? Wa innama ju'ila hadha dhamiru muannasan tab'an li makna mahma. Dan dijadikan dhamir tu dhamir muannas hiya sebab mengikutkan makna mahma. Makna mahma apa dia? Khaliqah. Maksud mahma tu adalah khaliqah. Mahma ni macam ma. Mahma ni macam ma juga. Jadi iktibarkan makna dia makna muannas, maka ditakniskan dhamir. Lianna lafzaha muzakkarun, sebab lafaz mahma lafaz muzakkar. Tapi kenapa dhamir hiya kembali kepada mahma? Sebab iktibar makna. Sebab iktibar makna mahma. Wal muradu minha ha huna al khaliqatu fahiya mufassaratun bi muannasin. Yang dikehendaki daripadanya di sini daripada mahma yang ianya hiya itulah, hiya tu kembali kepada mahma. Yang dimaksudkan dengan mahma di sini adalah al-khaliqah wa hiya mufassaratun bi muannas. Dia ditafsirkan dengan muannas. Maka fajaza ta'nisu dhamir ar-raji'i ilaiha bihadzal i'tibar. Maka harus ditakniskan dhamir yang kembali kepada mahma dengan apa ni, dari sudut pandang ni, i'tibar ni. Wa qawluhu inda dharfu makanin muta'alliqun bi mahdzubin khabaru takun. Jadi inda mri'in ni mudah kata dia jadi khabar takun. Dia jadi khabar takun. Secara mudahlah kalau ikut apa ni jumhur, inda mri'in, inda ni muta'alliqun bi mahdzub tu jadi khabar takun. Boleh tak? Kan sebelum ni kita mengaji mubtada khabar. Ada dua mazhab. Ana fil bait. Ana mubtada. Yang mudahnya kita mengaji awal fil bait jadi khabar. Tapi jumhurnya ana mubtada fil bait ni muta'alliqun bi mahdzuf tu jadi khabar. Ai ana kainun fil bait. Kainun tu jadi khabar sebenarnya. Jadi macam inilah inda mri'in, inda ni muta'alliqun bi mahdzuf. Mahdzuf tu jadi khabar takun. Mahdzuf tu jadi khabar takun.
Wa inda mudhaf. Dia zaraf makan muta'alliqun bi mahdhuf khabar takun. Wa inda mudhaf wa mri'in mudhafun ilaih min khaliqah bayan li mahma. Fa huwa jarun wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin halun min nafsiha ala ra'yi sibawih au min dhamiril mustaqin. Maksud dhamir mustaqin, dhamir mustatir. Setengah pakai sebut mustaqin. Fi takun indal jumhur. Jadi min khaliqatin tu jadi apa? Fahuwa min khaliqatin tu jar majrur. Jar majrur dia kata muta'alliqun bi mahdhuf. Jadi hal min nafsiha, hal minha nafsiha. Sebab tadi kalau ikut Suhaili dia kata min tu jadi min zaidah. Min zaidah tak ada muta'allaq. Tapi di sini bukan pakai min zaidah. I'rab jumhur min ni tak jadi min zaidah, jadi dia ada muta'allaq dia. Jadi dia muta'alliqun bi mahzuf. Muta'allaq dia mahzuf. Jadi hal. Jadi hal. Hal daripada siapa? Ikut Sibawih, hal daripada mubtada mahma. Di sisi Sibawih boleh apa ni hal daripada mubtada. Tapi jumhur tak. Di sisi jumhur tak boleh hal daripada mubtada. Di sisi jumhur min khaliqatin tu jadi hal daripada dhamir yang ada dalam takun. Jadi mahma takun indam ri'in min khaliqatin lepas tu dia kata kat sini lagi wa i'rabu syatrisani ka i'rabi Suhaili as-sabiq. Adapun i'rab as-satrusani iaitu wa in khalaha tu seperti mana i'rab Suhaili. Tengok i'rab Suhaili lah. Wa taqdirul bait ala hadzal wajhi min al-i'rabi hakadha. Ayyuma sifatin takun hiya indam ri'in ayyuma sifatin takun hiya indam ri'in hala kauniha kainatan min khaliqatin. Tu nampak min khaliqatin tu muta'alliqun bi mahzuf jadi hal. Kainah tu kainatan min khaliqatin. Apa nak kata apa sifat yang ada ia sifat tersebut di sisi seseorang, hal keadaannya, keadaan sifat tersebut adalah ia daripada khaliqah, daripada tabiat dia. Memang sifat tu daripada tabiat dia. In khalaha ai in dhannaha, kalau dia sangka sifat-sifat tu la takhfa 'alan nas, kalau dia sangka sifat-sifat tersebut tidak tersembunyi daripada manusia ke atas manusia, nescaya akan diketahui kat sifat-sifat tu. Itu maksud baik tu. Ini atas i'rab Allah Subhanahu wa taala i'rab jumhur. Boleh. Ini kau terang ada. Bismillah. Ada yang tak faham? Apa dia? Tak faham. Memang nak ulang lama. Bayar sikit cuba tengok i'rab dia dah. Sebab anda masuk dalam sebab nak faham kan apa ni, apa kata Syekh Ibn Hisham. Sebab kata Syekh Ibn Hisham dia kata wa takriru dalil anha a'raba khaliqah isman litakun. Dia kata nak takrir, nak isbatkan dalil ni apa ni menurut Syekh Suhaili dan juga Ibnu Yas'un ni, dia kata Ibnu Hisham kata mereka berdua ni dia i'rabkan khaliqah jadi isman, jadi isim bagi takun. Min zaidah, tak ada muta'allaq dia. Min zaidah. Baik. Maka bila dia i'rabkan khaliqah tu jadi isim bagi takun min zaidah, maka ketika tu takun tu tak ada dhamir. Takun tu tak ada dhamir sebab dia dah ada dia punya isim dia. Bila takun tak ada dhamir, tak ada dhamir yang nak kembali ke mahma. Jadi mahma tak di'rab jadi mubtada. Tak di'rab jadi mubtada. Jadi kalau baca kat sini di atas dia ringkas. Ringkas.
Jadi nak faham susah. Jadi kena ada muqaddimah dia dulu untuk nak memahamkan apa yang disebut oleh Syekh Ibn Hisham. Kita tengok baca balik apa yang Ibn Hisham sebut. Dia kata wa takriru dalil annaha a'raba khaliqah isman litakun wa min zaidah, maka fata'ayyana khuluwul fi'li min ad-dhamir. Jadi fi'il tu tak ada dhamir. Sebab syarat kita nak i'rabkan mahma, isim syarat tu jadi mubtada, isim syarat ma ataupun man ataupun mama, syarat nak i'rabkan dia jadi mubtada, mestilah fi'il syarat tu ada domain yang kembali kepada dia. Kalau fi'il tu fi'il syarat tu ada domain kembali kepada dia. Jadi di sini tidak ada, sebab dia i'rabkan takun jadi isim bagi takun. Khaliqah tu jadi isim bagi takun. Maka bila dah tak ada dalam fi'il tu tidak ada dhamir, maka ta'ayyan juga kaunu mahma la mawdi'a laha min al-i'rab. Dia tidak tempat lah. Yang tak ada tempat dalam i'rab ni huruf je lah. Fi'il ada, isim ada. Sebab dia kata kat sini tak boleh nak buat jadi mubtada. Illa yaliku biha hauna. Tak layak bagi mahma tu di sini kalau lah dia tu ada mahal, kecuali dia tu mubtada. Memang tak boleh jadi maf'ulun bih dah. Maf'ulun bih memang tak jadi dah. Sebab fi'il tu fi'il takun. Memang tak ada maf'ulun bih. Jadi ada satu tinggal jadi mubtada. Mubtada pun tak boleh. Fal ibtida' huna muta'azzirun. Ibtida' di sunat di sini teruzur. Tak boleh buat. Sebab apa? Li adami rabitin yarbitul jumlatal waqi'ah khabaran lahu. Sebab tidak ada rabit, tidak ada domer tu dalam tu. Maka wa idza sabata alla mawdi'a laha min al-i'rab ta'ayyana kaunuha harfan. Ta'ayyana kaunuha harfan. Kan ta'yilah yang apa ni, keadaan mahma tu jadi huruf. Dan tu'lam nikah ya. Tu'lam ni jawab syarat. Jawab syarat wa in amma takun indan ra'in min khaliqatin wa in khalaha kafa 'ala nasi tu'lami. Ni jawab syarat yang mahzuf. Jawab syarat yang mahzuf. Ni kita i'rab yang pertama dah selesai dah. Lepas tu tengok i'rab yang kedua. Itu anak lalu je lah. Anak lalu tengok dalam qala Suhaili. Mahma harfu syartin jazimun yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarti was-sani jawabuhu wa jazaohu. Mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sebab apa Syekh Suhaili ni kata mahma ni huruf, maka la mahalla lahu min al-i'rab. Takun fi'lun mudhari'un naqis, sama macam jumhur. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara wa huwa fi'lu syarti majzumun bi mahma, sama macam jumhur. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Inda dharfu makanin, sama juga. Muta'alliqun bi mahdhuf khabaru takun. Muqaddamun ala ismihi. Wa inda mudhafun wa mri'in mudhafun ilaih majrur bi kasrati dhahirah. Min harfu jarrin zaid. Khaliqah ismu takun. Nampak? Khaliqah dia i'rab jadi ismu takun. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih, mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfil jarri zaid. Wa in al-waw 'atifatun 'ala al-mahzuf. Ni ana sebut ni, al-waw 'atifatun 'ala mahzuf. Waw ni diatafkan ke atas satu syarat yang mahzuf. Jawab dia mana? Jawab dia ditunjukkan oleh jawab yang ni. Sebab tu ni bukan jawab ni. Yang ni jawab satu lagi fi'il syarat yang dihazafkan. Seolah-olah macam ana sebut sa'adribuhu sa'adribuhu wa
wa in i'tazar. Aku akan pukul dia dan jika dia minta uzur sekalipun. Dia minta uzur apa aku pukul dia. Dia paling batu kat mak. Ha? Sa'adribuhu wa in i'tazar. Jadi waw ni ma'tuf alaih yang mahzuf. Takdir dia apa? Sa'adribuhu in i'tazara wa illa ya'tazir. Aku akan pukul dia jika dia minta uzur. Silap lah. Sa'adribuhu illa ya'tazir wa in i'tazara. Aku akan pukul jika dia tidak minta uzur dan jika dia minta uzur sekalipun. Yang ni sa'adribuhu wa in i'tazar. Yang ni dah padam dah. Yang ni dah dihazafkan. Kalau kita nak hukumkan dengan pukul, mana yang lebih aula dipukul? Orang yang minta uzur kan yang tak minta uzur? Ha? Yang tak minta uzur aula kita pukul. Allah kita pukul. Yang tak minta uzur aula dipukul. Jadi sa'adribuhu ni illam ya'tazir ni aula kita hukumkan dengan pukul, tapi dah dihazaf. Sebut wa in i'tazar. Maka lebih aula lagi kalau dia lam ya'tazir. Maka lebih aula dengan dhamma. Jadi di sini dah dihazaf. Sebab tu waw di sini ma'tuf alaih yang mahzuf. Lepas tu dia sebut sini waw. Mana dia? Hilang. Ni pula. Mana tu? Dia kata wa in al-waw atifah ala mahzuf. In harfu syartin jazimun yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarti wa sani jawabuhu wa jazaohu khala fi'lun madin mabni ala al-fathi fi mahalli jazmin. Maksud dia zanna. Itu adawat zanna khiltu. Ha? Mabni ala al-fathi fi mahalli jazmin wa huwa fi'lu syarti wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila imri'in. In khalaha ay khala imri'in tu khalaha khalal khaliqah wa ha maf'ulun awwal li khala mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Takhfa fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif man'a min zuhuriha at-ta'azzur sebab berakhir dengan huruf alif. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Hiya kembali kepada apa? Ya'udu ila khaliqah. Khaliqah ni tabiat. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin maf'ulun sani li khala. Khala kan menjazamkan dua fa'il. Wa amma dhanna wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Jadi dia ada maf'ul yang kedua. Wa jumlatul fi'li wal fa'il takhfa'atu fi mahalli nasbin maf'ulun sani li khala. 'Alan nas jarun wa majrur muta'alliqun bi takhfa. Wa jawabu syarti alladhi huwa in mahzuf. Jawab in yang dalam ni mahzuf. Yadullu alaihi jawabu syarti alladhi huwa mahma. Menunjuk atasnya jawab syarat yang mana dia tu adalah mahma. Jawab dia sama dengan jawab mahma tu. Jadi jawab tu dah menunjukkan kepada jawab tersebut. Dalam Quran banyak. Bila ni tak apa nak ingat. Wa sata'rifuhu wa taqdir in khalaha takhfa 'alan nas falaysat takhfa 'alaihim. Lepas tu dia kata wal ma'tuf 'alaihi al mahzuf wal ma'tuf 'alaihi al mahzufu. Tu sifat ma'tuf 'alaihi tu. Al ma'tuf 'alaihi yang mahzuf. Ni yang ma'tuf 'alaihi yang mahzuf alladhi ta'tiful wawu 'alaihi jumlatus syarti. Itu jadi jumlah syarat. Taqdiruhu ma'al ma'tuf in khalaha takhfa 'alan nas wa in khalaha takhfa 'alaihim. Itu dia punya panjang dia. In khalaha la takhfa 'alan nas wa in khalaha takhfa 'alaihim. Cuma yang dalam
syair tu dia sebut satu je, satu lagi dah dihazaf. Tu'lam fi'lun mudhari' mabni lil majhul jawabu syarti alladhi huwa mahma majzum wa alamatu jazmi as-sukun wa hurrika bil kasri li ajli rawi. Takdirul bait itu boleh baca sendiri. Baik. Sambung lagi. Ini apa ni? Wa tahqiqu anna ismatakun mustatir. Anna ismatakun mustatir. Wa min khaliqah tafsirun li mahma. Ni dah sebut dah tadi dalam i'rab tu. Kama anna min ayatin tafsirun lima fi qaulihi ta'ala, seperti mana ayat Al-Quran min ayatin itu adalah tafsir bagi ma dalam firman Allah Ta'ala, ma nansakh. Apa ma tu? Min ayatin. Min ayatin, apa-apa kami nasahkan. Apa yang dinasahkan tu? Min ayatin, maknanya ayat-ayat yang kami nasahkan tu. Itu dia punya, kita bagi mafhum dia. Tapi kalau nak terjemah dia, ma nansakh min ayat itu tafsir bagi ma, min lil bayan. Wa mahma mubtada' wal jumlah khabar. Jadi mahma tu mubtada', jumlah dia jadi khabar. Boleh satu lagi. Wa amma ma al-masdariyah fahiya allati tusbaku ma'a ma ba'daha bi masdarin nahu qawlihi ta'ala waddu ma anittum ay waddu anatakum wa qawlu syair yasurrul mar'a ma dhahabal layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Dia kata adapun ma masdariyah ni yang huruf apa ni, kalimat yang ketiga yang diperkhilafkan, adakah fi'il ataupun huruf, adakah isim ataupun huruf. Jadi yang ketiga ni ma masdariyah, kata Syekh kita, Syekh Ibn Hisham, dia kata huruf. Ma masdariyah huruf. Ada yang kata isim. Dia tengok. Jadi ma masdariyah ni apa? Wa amma masdariyah, adapun ma masdariyah, maka iaitu ma masdariyah tu allati tusbaku. Tusbaku ni apa? Dipecahkan ataupun dileburkan. Ma'ama ba'daha bi masdarin. Dileburkan dia serta apa yang selepas dia, leburkan dengan jadikan dia masdar. Asal sabak ni apa ni, khalat ni apa? Campur kan? Campurkan dua benda yang berbeza jenis, jadikan satu benda yang baru, yang ketiga. Itu asal makna as-sabq. Jadi maksudnya kita lebur, kita pecahkan an dan apa yang selepas an, kita jadikan kedua-duanya masdar. Kita jadikan masdar. Contoh uridu mudah. Uridu an usafir. Uridu an usafir. Jadi kita kalau ada an ni, an dan juga an dan usafir. Bila ada an, kita boleh pecahkan dia dan apa yang selepas dia jadikan dia masdar. Uridu as-safar. Uridu as-safar. Jadi tadi asalnya an, usafir, dah dipecahkan jadi masdar dan dia jadi maf'ul bagi uridu. Uridu an ashraba. Jadi kita pecahkan dia macam mana? Cari ya masdar ni. Sebab tu dalam kita mengaji kita akan apa fi'il madhi, fi'il mudhari' dan kita akan apa masdar. Memang nak guna masdar tu. Yang lain tu sama je. Kias apa yang kita dah dapat. Jadi uridu
syurba. Uridu an akula, uridu al-akl. Uridu an aktub, uridu al-kitabah. Ini pecahkan, jadi dipecahkan jadi masdar. Ini biasa dengar kan? Baik. Contoh ayat dia seperti firman Allah Taala, waddu ma anittum. Waddu ma anittum. Ma tu ma masdariyah. Tafsir dia macam mana? Ai waddu anatakum. Waddu anatakum. Wa qaulu syair, dan kata penyair, yasurrul mar'a ma dhahabal layali. Mar'a tu maf'ul muqaddam. Yasurrul mar'a ma dhahabal layali. Jadi ma tu ma masdariyah. Tafsiran dia macam mana? Ay yasurrul mar'a dhahabul layali. Zahaba yadhhabu dhahaban, dia punya masdar. Maka ambil dia punya ma tu kita pecahkan. Anda tukar tadi guna an lah. Ni sebut ma masdariyah. Tapi nak kata macam an tu lah. Sila anda bagi contoh dengan an. Sebenarnya sebut ma ma masdariyah. Dia macam an masdariyah tu lah. Maknanya kita boleh pecahkan dia. Ma tu dengan apa yang selepas dia, fi'il selepas dia, kita jadikan dia masdar. Sama juga dengan an, kita pecahkan an tu dan apa selepas dia jadikan masdar. Jadi di sini ma zahaba. Jadi ambil dia punya masdar zahab. Lepas tu sebelum dia ada al-layali. Jadi diidhafahkan. Yasurrul mar'a zahabul layali. Menyukakan akan seorang tu berlalunya malam-malam dia. Malam-malam tu berlalu. Dia rasa seronok, dia makin besar, dia makin tua. Insya-Allah aku sekarang senior. Insya-Allah. Tapi dia tak tahu wa kana zahabuhunna lahu zahaba. Dan adalah berlalunya malam-malam tu zahaban lahu. Sebenarnya itu berlalu umur-umur dia. Kerana dia makin menuju kepada kematian. Zahaban lahu. Lahu tu muta'alliqun bima ba'dahu, iaitu zahaba. Maksudnya berlalu malam-malam tu sebenarnya adalah berlalunya umur dia. Berlalunya umur dia. Makin hari semakin detik ke depan, umur kita selalu ditinggalkan di belakang. Wa qad ikhtulifa fiha, telah diperkhilafkan pada ma masdariyah. Fa dhahaba Sibawaihi ila anha harfun bimanzilati an al-masdariyah. Jadi Syekh Sibawih kata dia huruf. Dia kata huruf pada kedudukan an al-masdariyah, seperti an masdariyah lah. Wa dhahaba al-Akhfash wa Ibn Sarraj ila an hasmun bimanzilatil ladzi yang waqi'un ala ma la ya'qil. Al-Akhfash kata dan juga Ibn Sarraj kata annaha, yani anna ma masdariyah ni isim bimanzilati alladzi. Lagi pula isim tu pula waqi'un ala ma la ya'qil. Isim tu jatuh berlaku atas apa yang tidak berakal. Wa huwal hadath. Tengok contoh. Ala ma la ya'qil tu, yani ala wa huwal hadath tu tafsiran dia lah. Maka kalau ayat tadi waddu ma'anittum tu, depa kata macam mana? Al makna waddu allazi anittumuh. Yang mengatakan isim dengan mana allazi. Jadi dia pun tafsirkan ayat tu, dia pun jadi macam mana? Waddu allazi boleh ani tumuh. Tafsiran panjang ya. Waddul anata. Waddul anata allazi
makna perkataan waddu ma'anittum tu, takdir dia bila kata ma tu ma dengan mana allazi. Jadi tafsiran dia jadi macam mana? Dia punya takdir dia jadi macam mana? Waddu allazi anittumuh, ai waddu al-anata allazi anittumuh. Lepas tu pada yang kata syair tu wa yasurrul mar'allazi dhahabahul layali, ai az-zahabu alladhi dhahabahul layali. Lepas tu dia kata wa yaridu ala hadzal qaul annaha lam yusma' a'jabani ma kumtahu wa ma qa'adtahu. Baik. Ini pun ada beberapa benda yang perlu difahami. Ini untuk nak fahamkan yang ni. Kalau kita tengok dalam pun Syekh Muhammad Muhyiddin dia datangkan dua wajah. Dia buat dua soal. Dia dua wajah dia nak tolakkan, dia nak tolak pendapat ni. Dia nak tolak pendapat yang mengatakan ma ni dengan mana allazi. Ma dengan mana allazi. Okey, kita tengok sat dalam tu. Asyahidu fihi, adalah asyahidu fihi. I'rab tanpa baca sendiri. Qauluhu ma fa innaha inda jumhur harfun tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdar. Tak ada apa. Wa za'amal akhfash wa ibn sarrash anna ma ismun mausul bimakna allazi. Dia kata ma tu isim mausul dengan makna allazi. Wal jumlah allati ba'dahu la mahalla lahu min al-i'rab silah. Jumlah yang selepas dia tu tidak ada mahal daripada i'rab, jadi silah bagi ma tu. Memang ada ma tu memang ada ma dengan makna allazi. Tapi di sisi sebahagian daripada tapi depa ni kata tak ada ma masdariyah. Ma makna allazi. Adapun jumhur ada. Maknanya ada yang ada ma masdariyah, ada ma dengan makna allazi. Jadi kita dapat faham di sini untuk awal ni ada sebahagian ulama yang mengatakan ma tu tak ada ma masdariyah. Ma dengan makna allazi. Jadi yang ni salah satu pandangan Al-Akhfash wa Ibn Sarraj, yang mana kedua-duanya mendakwa bahasanya ma di sini adalah isim mausul dengan makna allazi. Jadi kalau dalam contoh tadi tu, contoh yasurrul mar'a ma zahaban layali tu, jumlah zahaban layali tu, jumlah selepas tu jumlah allati ba'dahu la mahalla laha minal i'rab, jadi silah bagi ma. Okey, kalau depa cakap macam tu, qila lahuma, dikatakan kepada mereka, fa ainal a'idu 'alal mausul, mana a'id yang kembali kepada mausul? Sebab isim mausul dia ada silah dan ada a'id, ada domer yang kembali kepada isim mausul. Dan silah tu sama ada jumlah, silah tu jumlah lah, jumlah ataupun syibih jumlah. Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Syibih jumlah sama ada zaraf ataupun jar majrur. Tapi mesti ada a'id. Dan a'id tu harus untuk dihazafkan. Tak wajib dihazafkan. Harus dihazafkan. Okey. Jadi kalau dia kata tu jadi silah, kita tanya baliklah, nak tanya balik. Fa ainal a'idu 'alal mausul? Mana a'id atas isim mausul?
lianna kulla mausulin ismiyin la budda lahu min silatin wa aidin. Sebab tiap-tiap isim mausul yang ismi, sebab ada isim mausul harfi, ada isim mausul harfi, ada mausul harfi, ada mausul ismi. Sini mausul ismi. Sebab tiap-tiap mausul ismi tidak daripada silah dan juga aid. Faqala al-aidu dhamirun, ni buatlah kata apa ni, Al-Akhfash dan Ibn Sarraj kata al-aidu dhamirun mahdhuf. Aid tu dhamir yang mahzuf. Okey, kalau apa ni disebut begitu, maka kita cakap balik, qulna lahuma da'wal hadfi batilah min wajhain. Dakwa hazaf itu batil daripada dua wajah, dua sebab. Sebab yang pertama, annahu in kana mahdzufan wujuban fa huwa fasid. Kalau kata mahzuf dan mahzuf tu kata wajib, itu fasid, kosong kataan ni. Sebab apa? Li'anna al-aida la yakunu hadfuhu wajiban. Sebab apa ni, aid ni hazaf dia tidak ada hazaf yang wajib. Walau kana mahdzufan jawazan lakana minal lazim an yuzkara fi ba'di tarakib. Maka kalaulah aid yang mahzuf ni dihazafkan sebagai hazaf yang jawaz, harus nescaya adalah dia apa ni, lakana minal lazim, adalah daripada perkara yang lazim bahawasanya disebut aid yang mahzuf tu pada sebahagian tarkib yang lain. Walakinna wajadnahu la yazharu fi tarkibin minat tarakibi aslan. Tetapi kami tidak dapati pun domir yang dikatakan mahzuf tadi, tak dapati dia ada nyata pada tarkib yang lain langsung. Wa illa, dan jika tidak, kalau kata ada, maka fa antum mutalabuna bi an taji'u bi syahidin min kalamil arabil muhtaj bi kalamihim fihi dzikrul a'idi ala ma hadhihi. Kalau ada, apa mai, kamu dituntut untuk datangkan dengan satu syahid daripada kalam Arab, dan kalam Arab yang dibuat dalil. Sebab bukan semua kalam Arab yang diambil untuk dibuat berhujah. Dia pun ada tarikh waktu-waktu dia. Dia ada tarikh waktu-waktu kalam orang Arab yang dibuat hujah. Adapun sekarang ni bukan dibuat hujah dah, sebab bahasa dah rosak. Sebab bahasa dah rosak. Macam kita sekarang bahasa rosak. Tambah hak duduk KL, semua ada, orang Kelantan mai, orang Terengganu mai, orang Kedah mai, habis campur. Maka berlakulah satu lurah yang baru. Ada campur macam-macam dah. Kata bahasa rosak tu, kata nak bahasa asli duduk kat belah-belah kampung betul-betul. Tengok bahasa betul-betul yang tak campur dengan bahasa-bahasa lain lagi. Jadi Arab pun depa ada waktu-waktu dia. Anda tak ingat? Depa ada bahagikan yang duduk di bandar dengan yang duduk di kampung. Yang duduk di bandar ni lagi cepat. Apa ni, zaman dia tu. Adapun yang ni lama sikit. Sebab bandar cepat rosak sikit, kampung dia lambat sikit. Jadi kalau ada, kena datangkan satu syahid daripada kalam Arab yang dibuat berhujah dengan kalam tersebut, dengan kalam mereka yang disebut padanya aid di atas ma hadhihi wala sabila ila hadzal dalil fadalla dzalika ala butlani da'wal hadfi bi nau'aihi. Nau'aihi itu wajib dengan jaiz. Yang kedua, annahu yutasawwaru al hadfu idza kana al waqi'u ba'da ma fi'lan muta'addiyan nahu a'jabani mashtaraitu. Kita dapat tasawurkan, dapat gambarkan hazaf tu, apa yang dihazafkan tu sekiranya kana al waqi' ba'da ma, yakni fi'il yang berlaku selepas ma tu fi'il mutaaddi. Contoh a'jabani mashtaraitu. A'jabani ma ishtaraita. A'jabani mashtaraita. Dia kata kalau dah fi'il selepas ma tu fi'il mutaaddi, maka ditasawurkan hazaf. Sebab fi'il ni fi'il mutaaddi, boleh hazaf. Sebab dalam ngaji apa ni, fi'il isim mausul, kita akan ada aid, yang mana aid terkadang dia di tempat rafa', ada terkadang di tempat nasab, ada terkadang di tempat jar. Dan nak hazaf aid yang marfu ada syarat, nak hazaf aid yang mansub ada syarat, nak hazaf aid yang majrur pun ada syarat. Okey. Jadi di sini cukup syarat. Syarat dia fi'il yang mansub, lepas tu domir apa di aid tu muttasil.
dengan fa'il tersebut. Dan fa'il tu fa'il yang tah, bukan fa'il nafis. Jadi di sini kita dapat tasawwur a'jabani mashtaraitu. Jadi a'jabani alladhi ishtaraitahu. Sini ada domer. Apa ni, hak kembali kepada ma dengan mana alladhi. Di sini kita boleh tasawurkan sebab fa'il selepas dia fa'il muta'addi. Dia bagi contoh a'jabani mashtaraita annahu yutasawwar al-hadfu idza kana al-waqi' ba'da ma fi'lan muta'addiyan nahu a'jabani mashtaraita fa innaka tastati'u an tuqaddira a'jabani alladhi ishtaraitahu. Itu kalau isim yang datang selepas ma tu fa'il muta'addi. Amma idza kana al-waqi'u ba'da ma fi'lan qasiran. Apa maksud fi'lan qasiran? Fi'il? Fi'il apa? Naqis. Baru saya sebut itu. Fi'il lazim. Adapun jika selepas fi'il yang apa ni, jika isim fi'il yang selepas ma tu fi'il qasir, iaitu fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Mislu dhahaba fi baiti syahid, seperti perkataan dhahaba pada bait yang dibuat syahid itu. Ataupun selepas ma tu jumlah ismiyah, nahu la ashabuka ma zaidun sadiquka. La ashabuka ma zaidun sadiquka. Jadi zaidun tu jumlah ismiyah, zaidun mubtada, sadiquka khabar. Jadi kalaulah selepas ma tu fa'il lazim ataupun selepas ma tu jumlah ismiyah, fa innahu la sabila ila di'a'il hazfi fi hazainil mawdi'ain. Maka tidak ada jalan lagi untuk nak dakwah hazaf pada dua tempat ni. Li'annaka la tastati'u takdiral mahzuf, kerana kamu tidak akan mampu untuk mentakdirkan a'id yang mahzuf. Fa in za'amta anna al-mahzuf fi baiti syahid takdiruhu yasurrul mar'a alladhi dhahaba bihi al-layali fa huwa takdirun la yukirru alaihi ahad. Kalaulah kamu takdir macam ni, yasurrul mar'a alladhi dhahaba bihi al-layali, maka itu adalah takdir yang tidak sesiapa pun yang ikrar. Ikrar apa? Yang menetapkan. Sebab apa? Li'annaka qad ja'alta dhalikal a'idal mahdzuf majruran biharfi jarrin mahdzuf aidan wa lam taj'alhu maf'ulan bihi wa hadful a'idil majruri lahu syurutun lam tatahaqqaq fi hadzal misal. Ini nak kena faham masalah a'id sikit je lah. Syarat nak hazafkan a'id yang kembali kepada isim mausul, nak hazafkan apa ni a'id yang majrur yang kembali kepada isim mausul, mestilah bagi contoh marartu billadhi, mararta bihi. Mestilah isim mausul tu pun dimasuki oleh huruf jar yang sama, dimasuki oleh huruf jar yang sama dan makna yang sama. Sini domain ni, sini kita nak buang ni, syarat dia kita nak buang domain yang kembali kepada isim mausul, mestilah disyaratkan dia pun dimasuki oleh huruf jar yang sama, masuk pada isim mausul dan makna dia sama, dan amel dia juga sama. Yang ni marartu, ni pun ni mararta, tapi dia punya sama dari segi marara, dari segi madah dia sama. Ni syarat nak hazafkan domain majrur, domain majrur yang a'id kepada isim mausul. Kalau macam ni boleh hazaf. Marartu billadhi mararta bihi, kita boleh hazaf, kita cakap marartu billadhi mararta. Boleh. Sebab apa? Sebab ni huruf jar sama, amel dia pun sama.
Ini mararta, ini marartu. Madah dia sama. Boleh juga marartu bil ladzi anta marun bihi. Ini pun boleh juga sebab dia punya sama juga. Okey, kita kat itu zat. Contohnya lain. Marartu bil ladzi farihta bihi. Yang ni tak boleh hazaf. Yang ni tidak boleh hazaf. Sebab apa? Yang ni marartu bihi, dia muta'alliq dengan marartu. Yang ni bihi dengan farihtu, dia tak sama. Tidak sama. Dia mestilah dia punya amil tu pun sama juga. Kalau sini marartu, kalau sini daripada isim fi'il marara, sini pun marara juga. Jadi kalau dia dakwakan macam tu, maka tidak cukup syarat hazaf. Dia kata la yuqirru bihi ahad. Marartu bil ladzi mararta bihi. Lepas tu dia sebut dalam ni wa hazful a'idil majrur lahu syurutun lam tatahaqqaq fi hadzal misal. Tengok balik takdir dia. Dia kata kalaulah kamu za'amta fa in za'amta annal mahdhuf fi baiti syahid takdiruhu yasurrul mar'a alladhi dhahaba bihi layali. Maka takdir ni tidak ada seorang pun yang ikrarkan dengan takdir tersebut. Allazi mana ada masuk apa ni, masuk huruf jar. Tiba-tiba bihi tu kita buang. Sebab dalam contoh kan yasurul mar'a ma zahaba layali. Ni takdir dia. Maknanya kita dah hazafkan bihi tu. Sedangkan allazi tu tidak dimasukkan huruf jar pun. Maka fahuwa takdirun la yukirruka alaihi ahad. Li'annaka qad ja'alta zalikal 'aidal mahdhuf majruran biharfi jarrin mahdhuf aidan. Sebab kamu telah jadikan a'id yang mahzuf tu dijarkan dengan huruf jar yang mahzuf juga. Walam taj'alhu maf'ulan bihi, dan kamu tidak jadikan dia maf'ulan bihi. Wa hazful a'id al majruri lahu syurutun lam tatahaqqaq fi hadzal misal. Dan hazaf a'id yang dimajrurkan baginya ada syarat-syarat yang tidak orang kata tidak ada lah, tidak tahakkuk di dalam misal tersebut. Dia ada syarat dia yang disebut tadi. Lepas tu dia kata fa in za'amta, maka kalau kamu dakwa lagi annal a'ida dhamirun mahdzuf mansub. Kalau kamu dakwa a'id tu takdir dia bukan macam tadi. Kamu dakwa a'id tu adalah dhamir yang mahzuf, yang mansub, bukan yang majrur, yang mansub. Bi zahaba, mansub bi zahaba kama zakara al-muallif, iaitu zahabahu. Kunta qad nasabtal maf'ul bi fi'lil lazim. Maka kamu telah nasabkan maf'ul dengan fi'il yang lazim. Zahaba fi'il lazim. Zahaba yadhhabu makna pergi. Fi'il lazim. Tiba-tiba kita nak takdirkan, kita kata macam ni, macam sebut dalam syarah tu, ai az-zahabul ladzi zahabahu layali. Jadi ha tu jadi maf'ul. Dhamir ha tu jadi maf'ul. Sedangkan zahaba fi'il lazim. Maka kalau kamu kata macam tu takdir dia, maka kamu telah menasabkan maf'ul dengan fi'il lazim. Wa huwa ghairu sadidin wala mardiyyin. Fafham zalika kullih wahris alaih. Jadi dia kata ni balik dalam syarah semula. Wa qad ikhtulifa fiha fa dhahaba Sibawayh ila annaha harfun bimanzilati an al-masdariyah. Wa dhahaba al-Akhfash wa Ibn Sarraj ila annaha ismun bimanzilati alladhi waqi'un ala ma la ya'qil wa huwa al-hadas. Wal ma'na waddu alladhi anit-tumuh ay al-anata alladhi anit-tumuh. Wa yasurru al-mar'a alladhi dhahabahu al-layali. Ai az-zahab alladhi dhahabahu layali. Nampak ada dhamir dhahabahu. Jadi dia jadi maf'ulun bih bagi zahaba. Kita nasabkan dhamir dengan fi'il yang lazim.
Maka wa yaridu ala hadzal qaul annaha lam yusma'. Ditolaklah pendapat apa ni, atas pendapat ni bahwasanya tidak didengar daripada orang Arab. A'jabani ma kumtahu. Qama yaqumu fi'il apa? Fi'il lazim. Tiba-tiba a'jabani ma kumtahu wa ma qa'atahu. Tidak didengar daripada orang Arab. Walau sahha ma dzukira la jaza dzalika. Tapi benda ni tak sah. Kalau sah, saya boleh. Sebab tu dia bawa datang kan. Dia bawa apa ni, Syekh Ibn Hisham bawa datang kan bait ni. Bait apa ni, sebab terkadang ada jumlah yang boleh kita jadikan dia apa ni masdariyah, ada boleh, ada juga kita boleh jadikan dia, kita boleh i'rab dua. Kita boleh jadikan dia ma masdariyah, kita boleh jadikan dia isim mausul. Cuma isim mausul bila kita jadikan ma tu isim mausul, kita kena datangkan dhamir. Dhamir a'id kalau tak ada. Jadi terkadang kalau kita tengok tafsir Jalalain ke, carilah ada yang kalimah ma tu, cuba tengok dia punya i'rab. Kadang dia buat datang i'rab dua. Ada i'rab jadi ma masdariyah, maka ditakwilkan fi'il selepas dia jadi isim, ataupun ma tu isim mausul. Maka didatangkan dhamir yang a'id kepada isim mausul. Ada tempat boleh i'rab dua-dua. Tapi apa ni, Syekh Ibn Hisham datangkan dengan bait ni yang mana tak boleh nak i'rab dua. Nak i'rab satu kan. Kena i'rab satu je. Nak bagi tahu kata dalil ma tu ada ma masdariyah. Ada ma masdariyah. Dan dia huruf. Allahu a'lam. Satu lagi, ni mungkin kita tengok esok kot. Ni pun ada orang kata apa, dia ada perlu faham benda lain untuk faham dia. Dia kena ada muqaddimah lain untuk mahamkan masalah ni. Lepas tu dia jadi susah sikit. Sama dengan lama ni. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.